Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Surah At-Taubah ayat 18 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Janganlah engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berak, membersihkan, mensucikan dirinya, dan Allah Maha mengasihani orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari keredaan Allah itu adalah lebih baik
Ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jorong yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Keruntuhan masjid yang dibina oleh mereka yang munafik itu senantiasa menjadi penyakit syok dan geluh gelisah, lebih daripada yang sedia ada dalam hati mereka, tidak akan habis kecuali apabila hati mereka hancur luluh dalam tanah. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. จ้าอยากได้ไปยืนร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปละหมาดในนั้นเพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะทำตัวให้สะอาดและอัลเลาะห์นั้นทรงรับบรรดาผู้ที่ทำตัวให้สะอาดไว้อยู่เสมอผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และบนความโปรดปรานนั้นดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนริมขอบเหวที่จะพังทลายลงมาแล้วมันก็พังทลายลงมานำเขาลงไปในนรกจาหันนัมดีกว่าและอัลเลาะห์นั้นจะไม่ให้ทางนำแก่บุคคลที่อาธรรมอาคารของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นเสียงๆและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ Astagfirullah. La haula wala quwwata. A'udzu billahi minasyaitan. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'am. Alhamdulillah bi ni'matil Qur'an wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah, 3 qiraatan ayat dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-11. Dapat kita membaca, mendengar, disertai tadabbur. Dapat kita bersama dengan ayat-ayat Allah, cahaya Allah, hidayatullah, keampunan Allah. Setiap pagi selepas solat subahi, dialah Allah. Bila kita membaca, mendengar ayat-ayat dia, maka dia akan bersama dengan kita, senantiasa membalas ganjaran kepada kita yang begitu banyak dan juga yang begitu besar. Dan dialah Allah Rabbul Dunia wa Rabbul Akhirah, yang senantiasa memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan asyaitanir rajim, yang senantiasa menjadi musuh, muaswas, pengganggu dalam hidup harian kami. Dan berilah kekuatan supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat kamu setiap pagi selepas solat subuh secara berjemaah di masjid.
dan berilah sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin dari sekian kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Masih lagi kita bersama dengan ayat Allah surah At-Taubah. Kemarin dapat kita tahu dalam dunia ni ada juga masjid pasal jenis panggil masjid dan dirara, masjid bahaya dia panggil. Bukan masjid diminum di atas asas takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid dirara ni adalah satu masjid yang Tuhan letak nama sendirilah. Munafik tak ada letak nama masjid tak. Masjid masa Nabi, setelah Nabi dapat mengetah Madinah dah, maka fuak munafik ni dia agak kata dia tak ada tempat nak gantung dah, kerana semua kabilah Arab masa tu lumuh dah selepas daripada perang Khandaq. Lalulah kepala munafik di antaranya nama Amir bin Fasiqin dari Abdullah bin Ubay dari Salul sorak kecek wak kira cara dia lebih kurang belah wak masjid. Dengan masjid inilah Tuhan letak nama masjid dan diraran, masjid bahaya dipanggil, masjid antarai, yang kerana dia buat atas dasar gapo dipanggil kufran wa tafriqan bainal mu'minin dan wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu. Tiga asas ni maka digelar masjid sebagai masjid diraran, masjid yang membawa kepada bahaya kepada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takutnya masjid ada juga panggil masjid bahaya. Sebab itulah nak beringat dalam kampung jangan usaha dak-dak masjid satu kampung dua masjid. Ada banyak masjid tak apa, untuk nak jamaah boleh 5 waktu. Tapi kalaulah untuk nak buat Jumaah, maksudnya kena buat kira sikit. Kena mikir sikit lah. Nak buat Jumaah tu, nak semai Jumaat tu bahaya. Sedangkan masjid dalam kampung ada dah. Dia buat jemaah dah. Jumaah lah, yang tukar jamaah dengan Jumaah. Jamaah ni semai jemaah. 5 waktu saya semalam. Kalau Jumaah semaya jemaah. Kalau sekadar untuk nak bina atas dasar semaya jemaah tak apa. Tapi untuk nak bina buat Jumaah, ni kena beringat sikit. Sebab takut masuk piyah-piyah yang masjid membawa pada pecah umat Islam. Bila banyak masjid nampak selalu dah hok nungkuk tu, hok nungkuk ni. Satu membawa pada umat Islam tu lemah. Bila lemah dah ikut nak gapo lah kampung tu macam-macam benar bagi syaitan wal a'yazubillah min zalik sama ada manusia peluang besar bagi dia apabila umat Islam tu lemah. Allahu akbar. Tujuan masjid yang orang munafik buat ni tujuan dia kufran adalah kufur kepada Allah, engkar kepada agama Allah, dan untuk nak jadi pecah belah di antara orang mukmin. Dan juga irsa dan wak satu markah untuk beri pungfak dia tu ambil fak menetai Tuhan dan juga menetai Rasul tu mayu sarak irsa dan baik wak satu tepat ataupun markah tujuan mayu sarak untuk nak hati Islam, nak menghancurkan al-Islam. Itulah tujuan masjid yang dibina oleh orang munafik pada masa itu. Allah dekat Masjid Quba. Kalau pergi di Madinah buat umrah buat haji, boleh tengoklah kesan bekas tu. Tanah lah, masjid tak ada dah. Pelajar-pelajar Madinah boleh kira tahu tak jauh dengan Masjid Quba dak lah. Tujuan dia kata bila buat masjid sudah dah, yang percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nabi, kami ni buat masjid tak ada kau lain. Wala yahlifuna in aradna illa al-husna. Allah tujuan nak kebaikan. Sia ke orang tua-tua nak datang masjid Quba atau masjid Nabi kalau lebih jauh lagi. Maka kami buat masjid untuk kemudahan kepada dia. Allah, masya-Allah sungguh alasan dia. Nabi pun percaya bahawa masjid sudah dah tu ya, maka panggil Nabi, suruh Nabi pergi bukalah.
Kalau zaman lo ni gak panggil gi kerak gapo? Go tu Gapo nak buka sejik tu. Bimbing nama dah orang sebut itu. Kerak buka atas nama sejik gapo. Nabi nak gidah. Dia panggil Nabi. Nabi dia percaya selalu dah. Dan sebab Nabi tak percaya kat orang. Bebing benda lagu ni. Percaya selalu dah. Tapi Tuhan lah wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tuhan mai maksud Nabi selalu dah. Kata mereka bina masjid itu adalah tak lain tak bukan alasan dia adalah bohong saja. Innahum lakadzibun. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala ilham kepada Nabi, sejid itu kena bakar. Nabi bakar sejid. Subhanallah, bakar sejid, subhanallah. Sebab bukan di atas dasar takwa pada Allah dak. Kufran wa tafriqan wa irsadan. Terjual 3 perkara tu. Sini Nabi boleh bakar sebab Nabi di kerajaan dah. Gagah dah, pemimpin dah, dapat mengetah dah. Menjadi kerajaan dah, daulah dah, ada dengan tentu, ada dengan tahap boleh buat belakang. Boleh buat belakang. Supaya Nabi ilham daripada Allah, maka Nabi bakar. Maka ayat seterusnya pada pagi ini, la taqum fihi abada. Tuhan perintah kepada Nabi, ya Muhammad, janganlah engkau sembahyang gi semaya di masjid itu, buat selama-lamanya. Nyedok gi, la taqum fihi, jangan kamu tu berdiri sembahyang fihi padanya, buat selama-lamanya. Jadi Nabi nak gi semaya masjid itu tu nak gi buka. Aku tengok ayat ni, la taqum fihi abada. Allah. Sebab Tuhan kata la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang hokmu bina tu atas dasar bina gapo? Bina di atas dasar takwa tu pada mula-mula hokmu datang mari iaitu Masjid Quba. Dia kata Masjid Madinah. Berwati itu tak ada lain ussisa 'ala taqwa belaka. Yang mula-mula bina masjid apa Quba adalah berhak antaquma fi, bahasa kamu tu sembahyang di dalamnya. Hak ni lebih berhak dari masjid hak ni lagi. Jangan hidup semaya di atas masjid diraran. Allah Tuhan melaya selalu dah. Sebab masjid kamu bina Masjid Quba ni adalah ussisa 'ala taqwa. Bina di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita nak buat sejid, bina sejid, nak buat rumah Allah, kena niat hati molek nawai kita tu. Buat sejid tu juga gapo. Lebih-lebih lagi, dia panggil gapo nak letak batu asah tu. Niat molek, suci molek terjual yang aku buat sejid atau nak peluah sejid ni bina di atas takwa kepada Allah, bukan di atas dasar pecah belah. Tanya situ. Tak lain tak bukan untuk nak ibadat kepada Allah, bukan nak pecah belah dalam kapal. Ni kena niat molek Ni nak peluah sejid di sebelah tina, insya-Allah pakai doa belaka. Awal-awal asah batu semi hok kita nak berdiri sebagai tiang tu pakat niat molek. Aku buat sejid ni tak lain tak bukan di atas dasar takwa kepada Allah, untuk nak ibadat kepada Allah, bukan selain daripada Allah. Kalau buat untuk nak untuk nak megah, untuk nak debek, nak badu, Allah na'udzubillahi min zalik. Ingat molek ni. Ussisa 'ala taqwa adalah penting dalam itu kita nak membina masjid selaku rumah Allah. Sebab Tuhan puji Masjid Quba tu lah, masjid yang membina ussisa 'ala taqwa ni, hok mula-mula datang mari Madinah, berhak bagi kamu untuk nak mendiri sembahyang di dalamnya. Masjid Dirak jangan sama sekali. Allah, sebab itulah di hari ni Masjid Quba dengan Masjid Madinah, kalau nak banding dua tu, Masjid Quba dulu Nabi buat. Lepas pada tu Nabi pergi Madinah bawa Masjid Madinah lagi. Sebab itulah Masjid Quba ia ada kelebihan dia.
Ada kelebihan dia. Nabi kata siapa yang semaya di Masjid Quba satu kali ikut semaya gapo, maka kelebihan dia supaya dengan dia buat ibadat umrah satu kali. Masya-Allah. Orang duduk Madinah ni perlu besar. Dah, luar-luar pergi semaya Masjid Quba satu waktu pahala sepanjang umrah dah. Pahala sepanjang umrah dah. Kita duduk sini pasal demo dah. Kita tu hari kelebihan juga ingat molek nah. Tagi ni matahari naik. Lebih kurang segala, nak siapa segala. Kita semaya 2 rakaat. 2 rakaat. Pahala seperti umrah dan juga seperti haji. Nabi kata tamatan. Allah apa kali goyak Arafah itu ni 2 rakaat. Apabila matahari naik lebih kurang segala, dipanggil semaya sunat isyraq atau awal duha, boleh juga. Maka 2 rakaat. Pahala dia seperti umrah haji juga. Oh, Islam adil sungguh. Walaupun kita tak ada tanah hari sekalipun, bagi orang yang lumah tu nak buat umrah haji sekalipun tak ada tenaga, tak ada kuasa, duit pitih dan sebagainya, ni dia ibadat. Sepo dengan pahala umrah, sepo dengan pahala haji. I'malu, buatlah benar mulai baik lagu ni. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Tu yang akan tengok di akhirat nanti. Oh, masya-Allah yang ni. Sebab tu Aisyah kata, kalau menampak orang buat amal baik, oyak dia buat jangan buti. Dan kita usahawi boleh buat. Kuliah subuh nak hari kita dah buat ni tujuan apa? Nak yud wala sikit. Yud wala setengah jam kita buat kuliah subuh, baru sudah 4 boleh semaya 2 rakaat. Minta kerana Allah. Pakat usahawi boleh buat amalan ni. Gaduh nak gimana? Allah 2 rakaat tak sampai 5 minit. Wah, insya-Allah fasayarallahu amalakum. Allah, orang kita ni payah kadang-kadang goyak. Goyak lelah dah. Goyak seumur dah. Tapi tak sewa situ ada arah hidayah Tuhan, masya-Allah sungguh. Hidayah Tuhan nah, bukan harga murah nah, bukan harga mudah-mudah nah. Nak hidup menani ni dengan hidayah taufik daripada Allah. Tak ada hal ni Allah besarlah amalan banyak mana, kelebihan besar sama mana sekalipun. Allah ni payah nak buat juga. Ingat ayat kita mengaji Quran ini kesal dasar yang kita buat kuliah subuh selepas subuh ni. Kalau dah nak benar-benar lagu ni, mari tengok majid dah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Nah semua amalan kita semua taradduna ila alimil ghaib. Cubalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjuklah amalan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan tengok di akhirat esok ni dia amalan kita buat. Malaikat camping sungguh tak ada masa semua tak ada. Ya orang ni kadang-kadang royak pun kadang-kadang tak boleh buat juga. Setengah orang tu kadang-kadang dia tak ada melalui royak dak, dia tengok ya amalan-amalan dia mau buat baik tu dia mai pasal nak buat. Oh ni bisik benar. Tak ada royak dia gapak, tak ada rasa gapak, tapi mari proses dia tu nak buat. Duk tengok lah. Semua orang royak juga. Tak kuasa nak sikit habuk. Oh ni na'udzubillah. InsyaAllah usaha boleh buat. Molek amalan ni Allahu akbar. Sebab itulah Masjid Quba ni bagi orang semaya di atas dia satu waktu, maka kelebihan dia serupa dengan umrah Nabi kata. Itulah Masjid Quba adalah ussisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi. Patut saya puji royak. Masjid yang bina di atas dasar takwa pada Allah tu adanya padanya rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kerana ada dalam masjid yang bina di atas dasar takwa tu, mereka adalah suka kepada kebersihan, mensucikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oh, suci rumah Allah.
Sebab dalam masjid tu ada orang yang ni pasang hatinya bersih, zahir batin suci dengan melalui ambil asmaya, suci daripada benda-benda najis, suci daripada benda-benda dosa. Itu panggil fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Orang munafik dak rijsun, kita mengaji dah orang munafik ni adalah najis, kata innahum rijsun. Allahu akbar. Bukan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid dibina di atas dasar takwa pada Allah, dalamnya tu ada orang-orang yang suka suci kepada kebersihan zahir dan juga batin. Sebab itulah masjid ini kita kena jaga, pakak-pakak jaga kebersihan semoga masuk dalam ayat ni. Pakak-pakak jaga kebersihan, pakak-pakak jaga yang kemuliaan masjid. Itu bina di atas takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Imam Bukhari, saya baca ayat semua. Dia duduk dalam masjid, dia tengok ada budak tu duduk kutih benda-benda panggil sapah lah. Kalau ada khitas kepingin duduk kutih-kutih buat sapah dalam masjid. Dia tak ada apa. Dia tengok kena kita atau budak ni buat cemas saja, jetik linga. Imam Bukhari dak. Dia tengok. Bawa budak tu pergi pak, dia kutik sapah-sapah. Yang budak duduk kaca dalam masjid tu, duduk putih khitas tu, ambil kutik-kutik. Sebab kelebihan dia besar. Orang yang mensucikan rumah Allah, membersihkan rumah Allah, nampak najis duduk mana sapuh, nampak benda tak boleh duduk mana sapuh. Kelebihan dia besar sekali. Sebab itulah Imam Bukhari duduk dia. Tujuan apa? Nanti nak ambil peluang buat kebersihan tadi. Kita dak atau Syiah ada dah ikut dia buat. Itu tak kena. Kelebihan masing-masing. Pakak-pakak buat. Pakak-pakak jaga kebersihan. Sebab saya kata masjid yang bina di atas dasar takwa ni kena ada orang yang lelaki atau perempuan tu yuhibbuna an yatatahharu, suka kepada benda suci, benda bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mengasihani itu kasih orang yang membersihkan dirinya atau diri mereka daripada zahir dan juga batin. Bersih sama ada ismaya, bersih daripada benda-benda syirik, bersih daripada benda-benda najis dan juga benda-benda dosa, itu masuk belaka. Itu yang sangat suka saya kepada orang yang membersihkan diri dia sama ada zahir dan juga batin. Itulah saja satu keratan ayat pada pagi ini, insya-Allah taala. Binalah masjid, benda molek, buat masjid adalah benda comel, tetapi di atas niat kita tu terjual gapo. Kalau kita sebab itulah buat masjid gapo semua, nak keluar gapo semua tu niatlah di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk nak pecah belah umat Islam di atas muka bumi dah. Sebab kadang-kadang tengok di hari ni adalah kampung dua masjid. Tapi ada juga biasa berlaku satu masjid pun pecah tebik dua juga. Ini tu nak yang nak benar lepas mari dah. Ni semai jemaah sudah, mari grup lain pula mari jemaah. Masjid saya lah kampung, tapi nya pecah dua belah juga ahli kampung. Semai tarawih, sudah grup ni, sudah grup lain pula dah naik. Allah. Masjid so pun terjual untuk gapo? Nak satukan ummah. Walaupun masjid dua dalam kampung pun terjual di atas dasar nak satu ummah juga. Bukan kata fufuk demo tu masjid kita tu. Tu jangan. Mari masjid tu pak. Tu demo tu dak sebelah tu mari masjid kita tu. Allah, ni adalah tafriqan bainal mu'minin belaka. Marilah pakat sembahyang masjid rumah Allah. Walaupun buat mana tujuan kita ni nak satu ummah, bukan nak pecah belah ummah dah. InsyaAllah niat molek itu, nama itu molek situ, tujuannya kita tu adalah nak ibadat kepada Allah, bukan untuk nak pecah belah dah. Betul daripada Allah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ina? Tak dengar? Ya masa tu ada masa kena jaga sikit.